Peliknya hari ini adalah rata-rata hari ini mengeluh bagaimana kenaikan minyak masak hampir 40%. Bayangkan minyak masak yang sebelum ni harga dalam RM28.50 telah tiba-tiba melonjak naik kepada harga RM42, RM43 dan ada sampai harga RM50. Ini apa benda nama ni? Minyak dah jadi minyak masak yang selama ni dinikmati dah jadi macam satu minyak saffron harga dah. Jadi hari ni masyarakat sangat panik. Sebelum ini kita berbincang bagaimana ayam, bagaimana telur. Alhamdulillah kita berterima kasih kerana harga telur dan harga ayam telah dikawal, tidak diapungkan dengan sewenang-wenangnya. Harganya sebelum ini harga RM8.90 telah berubah, dikawal menjadi RM9.40. Itu satu, alhamdulillah saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak kerajaan kerana kerajaan telah tidak mengapungkan harga-harga yang berkaitan dengan ayam dan juga telur dan telah membuat harga kawalan. Persoalannya, mengapakah harga minyak masak botol tidak dikawal? Saya ada membaca satu kenyataan seorang YB Menteri yang mengatakan bahawa harga minyak botol memang tidak perlu disubsidikan. Dia berkata bagaimana minyak botol ni sepatutnya rakyat yang tidak mampu disuruh pergi beli minyak paket. Saya nak tanya kepada semua orang, berapa ramai yang berkesempatan untuk membeli minyak paket? Kita semua tahu, pergi je mana-mana tempat, jarang untuk dapat minyak paket. Semalam saya ada baca kenyataan, tak dia dah habis. Betul, kenyataan daripada KPDN HJP Kuala Lumpur yang mengatakan di Kuala Lumpur RM40,000. Cukup ke minyak paket RM40,000 ni? Rakyat di Kuala Lumpur ni, adakah hanya RM40,000? Dan adakah kumpulan B40 ni sebenarnya RM40,000? Cukup ke soalannya RM40,000 ni? Jadi bayangkan bagaimana kita ni hari ni dengan sewenang-wenangnya membiarkan pembekal peniaga yang walaupun kita tarik subsidi ni dan kita biarkan harga melonjak naik, melompat, meroket sampai tak mampu orang terkejut. Makcik-makcik yang pergi ke pasar raya, pergi ke hypermarket, terkejut apabila tiba-tiba harga RM42, RM45, ada yang sampai RM50. Ni dah jadi tak masuk akal dan menimbulkan suasana yang begitu risau di kalangan rakyat. Apakah yang patut dilakukan oleh kerajaan? Adakah kerajaan ni ini kerajaan apa? Adakah kita nak panggil kerajaan sekarang ni kerajaan yang mengamalkan sistem kapitalis? Kenapa saya kata kapitalis? Apabila kerajaan membiarkan harga pada perkara asas, iaitu minyak ni merupakan perkara asas, dan tidak mengawal dan menarik subsidi sewenang-wenangnya dan membiarkan harga pembekal menjual dengan harga-harga yang ikut suka hati diorang. Jadi kita ingat, ini apa ni? Dalam keadaan pandemik yang hari ini, yang semua orang mengalami kesusahan, dalam keadaan orang semua panik, nak berniaga pun susah, nak mencari pendapatan pun terjejas. Tiba-tiba hari ini kita dikejutkan dengan harga minyak yang tiba-tiba melonjak naik dengan begitu saja. Kita sangat sedih dan kita rasa hari ini, terus terang hari ini rasa mendidih dan rasa nak marah. Kenapakah kerajaan boleh biar kenaikan ni bukan kenaikan yang alang-alang, kenaikan sampai 40%. Kebanyakan daripada minyak botol 5 kg meningkat sebanyak RM13. Adakah RM13 itu dikira sebagai harga yang berpatutan? Adakah menjual harga minyak masak sampai RM42 ni harganya dipanggil harganya orang mampu milik hanya untuk 5 kilo? Jadi fikirkanlah bagaimana nasib B40, bagaimana nasib peniaga-peniaga kecil, bagaimana nasib orang-orang yang susah. Mereka sudah tentu tak mampu nak beli. Dulu ada RM50 boleh beli macam-macam barang. Sekarang ni masuk saja ke dalam Giant, masuk ke mana-mana pasar raya, dengan RM50 hanya boleh beli minyak je. Masyarakat hari ni sampai ambil apa tau? Ambil peduli yang di mana dia kata daripada aku masak, dia kata lebih bagus aku membeli. Tapi hakikatnya barang makan dekat luar sekarang ni pun harga naik lebih daripada 30 ke 40% harga barang makanan. Tak percaya pergi tengok berapa sekarang nasi goreng kampung, nasi goreng Cina. Pergi tengok baru-baru ni saya beli nasi goreng yang biasa kita makan kat sini. Ada satu kedai Cina Muslim dekat sini. Sebelum ni nasi goreng ni RM8, sekarang ni RM12. Naik RM4. Ini bukan main-main cakap ni, ini benda yang berlaku. Semua orang terpaksa naikkan harga barang hanya berpunca kerana barangan asas tidak di bawah kawalan. Subsidi tidak dapat. Ada baru-baru ni saya ada dengar satu menteri ke YB tak yang sebut pengarah ke apa, kata kita kena kurangkan makan telur, dia kata.
Dia tahu tak sebenarnya seharian orang yang bawa B40 ni boleh dikatakan hampir setiap hari makan telur. Telur itulah sebenarnya penyedap dia. Kicap itulah penyedap dia. Jadi sebab itu kalau minyak masak pun sampai harga RM42, RM45, RM50. Nak masak apa? Nak masak telur je pun. Telur pun nak masak dengan harga minyak je harga RM45. Tak masuk akal. Kita nak tanya dengan Puan tu. Dia nak suruh jangan makan telur, nak makan apa? Udang-galah. Dah, itu okay. Ada juga sebelum ni orang cakap kita kena makan ikan separuh pun ada. Ada yang cakap kena makan kuih karipap separuh. Ini semua satu kenyataan-kenyataan yang menghina bagi saya. Betul. Satu kenyataan yang menghina. Apa? Jangan sampai begitu menilai masyarakat. Sebab kita pilih anda kerana kita rasa anda layak untuk memimpin kita. Jadi hari ini kalau nak tarik subsidi minyak, contohnya Datuk Isham sebut nak tarik subsidi minyak, kita bersetuju. Tapi dengan syarat subsidi itu perlu diberikan kepada rakyat bawah B40 dan kepada umum juga. Sebab apa? Sebab sebelum ini kartel dan juga pemekar-pemekar ni, pengeluar-pengeluar ini dah kenyang dah. Dah hidup huri dah, hari-hari makan subsidi. Janganlah bila nak bagi subsidi kepada rakyat hari ini ada dikira-kira orang pula nak bagi pula. Sebab apa? Kita kena adil lah. Selama ini mereka telah kenyang. Mereka tidak. Dan saya tak tahu kenapa kerajaan begitu takut diugut oleh mereka ni. Cuba bayangkan, ini satu ugutan. Ini bukan main-main, ini realiti. Fakta kita boleh cek. Harga minyak sebelum ni RM28.90 untuk 5 botol yang 5 kg. 5 liter lah, 5 kg lah. 5 kg. Sekarang sampai RM42. Okey, dia kata sebab kerajaan nak tarik subsidi, dia kena naikkan harga sampai RM42 hingga ke RM50. Saya nak tanya, apakah sebab dan tunjukkan sebab. Apa sebab nak kena naik harga sampai begitu drastik, naik sampai 30%, 40% dan sampai 45% pun ada macam ni. Apa sebab? Kerana apa? Inilah sebenarnya dia sedang mengugut kerajaan dan kerajaan tak ada masalah. Kerajaan rasa macam ini syarikat swasta, jadi nak tak nak ini urusan mereka. Dia berdagang dalam Malaysia dan ini adalah satu ugutan kepada rakyat. Bila kerajaan tarik subsidi minyak, satu perkara yang baik bagi kami. Kerana apa? Mereka dah kenyang lama. Tapi subsidi ini mungkin boleh diberi dalam bentuk yang disebut oleh Datuk Syam, bantuan bersasar dan perlu ada mekanisme yang betul. Sebab apa? Kadang-kadang kalau bagi pun, contoh kau bagi BRIM 500, contoh bagi BRIM 500 tapi minyak naik harga sampai RM45 sampai RM50. Apa kejadah kan? Dan macam tak payah bagi. Kartel ni dengan pembekal ni dah ada calculation. Tak apa, kerajaan tarik kita punya subsidi, kita tak payah gaduh sama kerajaan. Kerajaan perlukan kita. Kita naikkan minyak, nanti dia bagi BRIM, itu BRIM kita angkat balik contohnya macam tu. Lebih kurang macam ni lah. Inilah yang sedang terjadi. Saya nampak kerajaan sedang dibuli. Dibuli, diperkotak-katikkan. Dan sebenarnya kita dah sebut dah dalam video previous kita dah cakap kita willing nak bersama dengan kerajaan. Anda mempunyai kuasa, kita ada jendera, jom kita kerjasama. Tapi kalau hari ini, kalau minyak ini pun kita tak mampu nak kawal, tak ada satu kawalan harga yang tetap yang kita boleh letakkan kepada mereka ni, buli ini akan berterusan. Jadi sebab itu saya nampak kerajaan akan terus dibuli dan hanya memekik dan memekak dalam parlimen yang tak ada solusinya. Solusi yang terbaik adalah turun padang, buat checking, pergi ke kilang-kilang ini. Dan apakah sebab? Sedangkan sawit sekarang sedang turun. Kerajaan kena terima satu hakikat. Tindakan pembekal yang sewenang-wenangnya menaikkan harga minyak masak daripada RM28.50 kepada harga RM42, kepada harga RM45 dan harga RM45 adalah satu tindakan cuba untuk mensabotaj kerajaan. Kena sedar tu. Ini akan menimbulkan rasa kebencian rakyat terhadap kerajaan yang ada. Mungkin kerajaan tak sedar. Rakyat rasa sakit hati, rakyat rasa bimbang, rasa gundah gelana. Hakikatnya mereka akan menterjemahkan kemarahan mereka kepada kerajaan. Sebab itulah kita ingin menasihati kerajaan, memberi amaran kepada kerajaan. Jangan sampai rakyat marah apabila kerajaan membiarkan pembekal peniaga sewenang-wenangnya menaikkan harga dengan harga yang tak masuk akal. Kita bersetuju
subsidi itu ditarik, kerana kita bimbang subsidi itu dinikmati secara salah. Tetapi janganlah kita mengapungkan minyak masak ini. Perlu diletakkan satu harga kawalan supaya peniaga, supaya pembekal tidak sewenang-wenangnya menaikkan harga. Tolonglah jangan jadikan situasi sekarang kartel menang, kerajaan kalah, rakyat kalah. Sebenarnya kerajaan yang ada hari ini dia suka kena maki, dia suka kena hina, dia suka kena herdik dengan satu kumpulan pembekal yang ini selama ini mengambil kesempatan pada kerajaan. Sebenarnya bila kerajaan dihina, diherdik, dikeji, kita terasa sebab kita sebahagian besar juga kepada kerajaan. Kita ni adalah orang yang bersama juga dengan kerajaan. Sebab apa? Kita duduk di bawah negara Malaysia, kita satu rumpun. Tapi hari ini kerajaan lebih suka nak kena hina, kena maki. Yang maki siapa? Yang maki rakyat. Yang kena maki siapa? Kerajaan. Yang maki memaki siapa? Rakyat. Kenapa jadi macam ni? Kita sama-sama kita bergaduh. Dia orang bermaharaja lela, dia orang kaya raya, yang kita biarkan dia terus dimaki. Dan hari ini kerajaan tak ada apa. Alah, ini memang biasalah, wave ni memang macam ni. Ini waktu kita kena maki, lepas 2 minggu habislah. Saya nak bagi tahu sampai bila kita nak dibuli. Yang kaya raya siapa? Golongan kapitalis ni. Ni diorang semua ni. Kartel-kartel ni, pembekal-pembekal ni. Kenapa kerajaan begitu takut sangat? Apa yang takut sangat diorang ni? Diorang ada duit tapi kita ada kuasa. Kuasa yang ada digunakan kepada untuk membantu golongan marhain dan membantu rakyat. Mungkin rakyat dah tahu buat recycle, dah belajar macam mana nak tapis minyak semua. Sebab apa? Rakyat dah susah sekarang ni. Ni mana ada penyangga-penyamun semua ni faham. Diorang ni tak ada hati perut. Sebab kalau diorang ada hati perut, ada yang mengatakan sebelum ni kita kena menyedarkan kepada kumpulan-kumpulan pembekal ini supaya mereka ada rasa prihatin kepada rakyat, kerana mereka melihat keadaan rakyat ni. Diorang kalau dari dululah diorang ada perasaan ini, tidaklah berlaku kenaikan harga barang di waktu musim perayaan, raya Cina, raya India, raya Aidilfitri, raya Aidiladha, macam-macam raya ada saja bawang naik meningkat wave. Lepas tu tiba-tiba turun barang. Lepas tu ada satu masa ayam dah tahu bulan berapa naik harga ayam, bulan 1, 2, 3, 4, 5, bulan-bulan tertentu dah ada, dan ia berlaku setiap tahun. Sekarang ni bayangkan harga minyak dia dah berani nak main. Minyak ni bawah kawalan. Ayam ni kadang-kadang orang main, kita nampak sebelum ni masih lagi ni. Kalau dia berani untuk mainkan harga minyak, bermaksud dia sudah, kerajaan ni sebenarnya di bawah genggaman dia lah. Dia kata, apa kerajaan boleh buat? Apa yang boleh buat? Saya kalau tak keluarkan minyak, you mau masak apa? Jadi kita nak bagi tahu mesej jelas pada kerajaan. Kerajaan tidak boleh mengalah. Anda kena bersama dengan rakyat. Kita kena turun dan terjemahkan rasa tidak puas hati kita pada pembekal yang ada. Sebab kita sekarang ni dibuli, terus-menerus dibuli oleh pembekal. Bayangkan tuan-tuan, saya tak nampak ada satu benda yang logik. Kenaikan harga yang dikira meroket naik, mencanak naik. Ini merupakan satu sabotaj. Kerajaan kena tahu bahawa impak daripada sabotaj ini adalah kerajaan sendiri. Rakyat tanyalah mana-mana, semua tak puas hati. Jadi sekarang ni sudah sampai masanya kerajaan, kalaulah kerajaan boleh lakukan kepada ayam dan telur, boleh meletakkan satu harga kawalan walaupun ada subsidi yang dikurangkan. Mengapa kepada minyak tak boleh? Kerajaan kena terpaksa letak. Kerana kalau tanpa sebarang had dan tak ada sebarang kawalan, cuba bayangkan sampai RM50 pun ada yang jual untuk minyak masak 5 kilo. Bayangkan, ini dipanggil, mereka semua suka-suka hati letakkan harga. Sebelum ni satu minyak paket RM2.5 dulu. Pada tahun 2007, 2008, 2009, 2010 masih lagi RM2.5. Ingat tak? Satu kg paket tu RM2.5. Bayangkan sekali satu paket RM6.70. Cuba beritahu dengan saya apa perubahan yang ada daripada tahun 2007 sampailah kepada tahun 2022 ini. Apa perubahan yang ada? Minyak masih lagi ditakuk harga yang sama. Ada tak perubahan pada harga minyak? Jadi saya tak tahu apa sebab harga minyak ni diorang nak berani dah untuk mainkan harga begitu tinggi. Sebab itu saya nampak kerajaan tak apa, terus dimaki, terus dihina, dan kami sebenarnya merasa sedih. Kerana apa? Kami tidak mahu melihat kerajaan juga dihina. Ini yang kita tak boleh nak terima. Jadi sebab itu, kalau harga barang naik saja, confirm orang tak salahkan pembekal. Diorang pun tak pernah kenal muka pembekal. Siapa pernah nak tengok muka pembekal? Kan dia pernah tengok? Siapa pernah nak tengok muka pembekal minyak? Pembekal gula semua? Tak pernah tengok pun. Tapi mereka terus kaya raya. Tapi apa yang terjadi pada rakyat hari ini? Rakyat terus menderita, dan kerajaan akan menjadi tempat bahan makian. Saya dimaklumkan, memang saya faham ada di kalangan pihak kerajaan mengeluarkan kenyataan kita nak menarik subsidi. Tujuan kita nak menarik subsidi untuk apa? Sebab kita ingin memberi bantuan secara bersasar.
soalan saya, adakah kita mempunyai satu sistem dan mekanisme yang boleh sampai ke sasaran dengan cara yang begitu efisien? Rata-rata kalau kita berharapkan dengan menggunakan format yang sama seperti bantuan sara hidup, saya nampak masih lagi akan ada yang pihak yang tertinggal. Berapa ramai lagi yang tidak dapat bantuan sara hidup? Jadi mereka sudah tentulah akan ketinggalan dari segi mendapat bantuan untuk mendapat subsidi pada minyak. Saya faham kerajaan memberi alasan bahawa wang itu akan digunakan, wang yang kita dapat di saving daripada tidak membayar subsidi kepada pengurangan harga minyak masak botol ni akan digunakan untuk bantuan bersasar. Masih berapa ramai ke, apakah sistem dan mekanisme untuk sampai kepada sasaran tu? Dan bagaimana pula dengan peniaga kecil? Rata-rata kata bahawa bantuan ini adalah bantuan daripada pengguna. Bagaimana dengan peniaga kecil? Peniaga kecil yang meniaga goreng pisang, lepas ni peniaga goreng pisang, lepas ni tak boleh jual pisang goreng, kena jual pisang rebus. Bayangkan, kalau ayam sebelum ni orang jual ayam goreng, kena jual ayam rebus sebab minyak masak dah mahal. Kami semua ni sibuk setiap hari bekerja siang dan malam, pagi kerja. Ada orang malam jadi security, macam-macam buat ni. 30 lebih juta pengguna Malaysia, berapa persen je orang kaya raya, orang kayangan kat Malaysia ni. Yang lain semua kerja bagai nak gila, tapi dia orang duduk kat belakang, dia orang macam ni je. Duit masuk. Sebab apa? Setiap rumah perlukan minyak, setiap rumah perlukan gula, setiap rumah perlukan telur, setiap rumah perlukan ayam. Setiap kedai perlukan, kita perlukan makan dan minum, faham tak? Kita perlukan air, kita perlukan makan dan minum. Jadi benda ini mereka telah mengambil keuntungan dah sekian lama. Sebenarnya selama ni saya masih sabar lagi, tapi sebenarnya kadang-kadang dah hilang sabar lah. Kenapa hilang sabar? Saya rasa macam setiap satu jabatan ataupun setiap satu platform yang kita duduk, kita mesti ada satu mission tau. Kita nak buat apa, misi kita. Tapi saya nampak macam kerajaan ni apa misi sebenar dia? Misi dia adalah membantu rakyat untuk kurangkan kos hari hidup. Macam kita ni semuanya, apa kita punya mission? Mission kita adalah menolong orang dari sudut, memberi perkhidmatan dari sudut perundangan, khidmat, nasihat, konsultasi. Kita ada buat kebajikan, kita ada buat kes-kes. Kita mesti ada platform dan ada ahli tuju. Tindakan, katalah kan, cuba fikir, kalaulah daripada harga tu RM28.50 tu, mungkin kata naik harga RM32 tu, mungkin orang taklah terkejut beruk. Yelah, boleh dah terima. Ini dipanggil apa tau? Menaikkan harga dan membiarkan pengguna terkejut beruk. Terkejut beruk, faham tak? Bayangkan daripada RM28 jadi harga RM42. Terkejut beruk dengan perkataan saya ni. Ini harga dipanggil harga menyakitkan hati. Adakah kerajaan gembira apabila rakyat sakit hati? Sebab itulah yang saya ingin maklumkan kepada kerajaan. Kita bukan marah sangat, tapi kita geram. Dengan suka hati, dengan senang hati, kau biarkan saja sampai harga sampai harga yang begitu macam ni. Kalau nak dinaikkan, naiklah secara berperingkat. Betul. Bukanlah begitu melulu begini, menyebabkan seluruh sistem kehidupan orang kucar dan kacir. Ini mereka dicabar kerajaan lah. Sebab tu saya ingat kerajaan lepas ni kena pakai cermin mata macam ni. Begitu tengok harga. Saya pun lepas ni pakai cermin mata. Pasal apa? Tengok harga barang semua dah bukan tengok macam ni dah. Tengok mata dah terbeliak lah. Sebab apa? Dulu tengok minyak masak RM28, sekarang RM42. Mungkin minggu depan tak tahu berapa. Tak, sebenarnya macam ni lah. Saya minta bawalah kabinet turun pergi ke pasar. Saya ingat diorang kena turun pergi pasar dan buat kajian. Turunlah ke kampung-kampung, pergilah ke pedalaman-pedalaman, pergilah tempat B40, pergilah ke rumah PPR, tengoklah kehidupan rakyat. Ramai orang dekat luar sana tidak makan. Kadang-kadang dia menahan lapar. Ada yang datang ke pasar raya kita pun kadang-kadang dia minta hutang. Sampai bila kita nak biarkan kita terus ditindas ni? Kita ni sebenarnya sedang dijajah oleh mereka, tahu tak? Mereka menguasai dan kita yang beri dia orang kuasa. Kuasa dia orang apa? Kepada duit. Dia orang ada duit, dia orang ada kuasa lah. Okey, saya minta juga kepada agensi-agensi, pergilah survey juga. Kamu tu cukup ke keperluan? Tanya kepada penjawat awam. Kawan-kawan saya di dalam penjawat awam ramai cakap, ya Allah, dia orang pun rasa nak mampus dah rasanya. Sebab apa? Bahkan pun tak cukup. Sehingga kan dia orang punya dalam agensi ni ada bagi kebajikan-kebajikan, dah buat kumpulan-kumpulan corporate punya company menyumbang dan itu diagihkan di dalam agensi pun ada berlaku. Sebenarnya ini benda yang realiti. Kita dah give up dengan kepimpinan negara kita yang hari ini hanya menjual impian kepada kita dan menawarkan perjuangan
kewangan, menawarkan janji. Rakyat tak nak semua benda tu. Rakyat sekarang ni nak harga barang turun. Kalau kau boleh bagi harga barang turun, rakyat akan sokong kau. Itu saja. Saya nak kepada seluruh rakyat Malaysia, bersama dengan Semboyan Malaysia hari ini, kita menawarkan persahabatan bersama kerajaan. Apa yang kita kongsi, kita nak menawarkan persahabatan, kita akan bantu kerajaan untuk memerangi kartel dan pembekal-pembekal ini. Itu yang pertama. Dalam masa yang sama, kita akan undi mereka sekiranya mereka dapat menurunkan harga barang. Kalau mereka masih lagi dalam takut sama, siapa pun parti yang naik, mana parti sekalipun, siapa pun kepimpinan sekalipun, kalau tak boleh turunkan harga barang, tak payah kita undi pun tak apa. Dan saya harap kepada semua kepimpinan ini dalam kabinet, sedarlah sedikit diri. Kalau anda datang dari golongan bangsawan pun, pergi turun underground, pergi turun, tengok. Ada orang yang kadang-kadang petang balik bawa motor rider tu, Foodpanda, Grab rider semua tu, berhujan yang pada nak cari duit, tahu tak, nak beli susu je, tahu tak, nak beli susu, nak beli minyak masak, nak beli ayam. Ada kedai ayam dapat RM10 50 sen sekilo, ada yang RM98, ada yang RM10. Makan ayam tu cukup untuk 3 hari. Cukuplah tawarkan kita tak cakap anda menipu, tapi kita kata cukuplah menawarkan benda-benda yang kosong. Sekarang ni boleh tak kita, saya dan juga Datuk Isham dan seluruh tim Semboyan Malaysia menawarkan untuk kerjasama. Kita ada pasukan jentera yang sedikit, tapi nak bersama dengan anda. Anda ada kuasa, jom kita kerjasama. Sebab kita ni, kita dapat banyak sangat aduan, kita dapat banyak sangat liputan daripada luar. Orang bagi tahu dengan kita apa, tak komen apa, tak nak komen apa, nak cakap apa dengan kerajaan. Nak cakap apa? Ada pedah dia orang tahu ke? Dia tahu apa yang sedang dilayan oleh rakyat? Tak ada. Jangan sekadar memberikan alasan bahawa berlaku penyelundupan minyak keluar negara, keluar sebagai satu alasan untuk ini. Ini bukan salah rakyat. Ini salah agensi penguasaan. Kuatkuasakan undang-undang, jangan biar berlaku keterisan. Dan jangan hukum rakyat disebabkan berlaku keterisan ataupun kelemahan dalam sistem agensi penguasaan. Kita minta satu kesimpulan yang mudah. Nombor satu, kami daripada Persatuan Pengguna Semboyan Malaysia meminta nombor satu supaya kita bersetuju kerajaan untuk menarik subsidi. Kerana kita tidak mahu pihak-pihak pembekal ataupun kartel-kartel tertentu mengaut keuntungan yang luar biasa dengan subsidi yang ada. Tetapi perlu ada mekanisme dia. Bagaimana sistem nak menurunkan, nak menarik harga subsidi. Adakah nak naik, tak tarik terus ke? Ataupun nak tarik secara berkala ke? Kerana jangan dibiarkan penarikan subsidi yang sembrono ini menaikkan harga barang ataupun harga minyak masak secara luar biasa. Perlu ada mekanisme yang perlu ada kajian daripada pihak kerajaan. Nombor satu. Nombor dua, kita meminta kepada kerajaan untuk mencari satu mekanisme bagaimana untuk menyalurkan bantuan secara bersasar kepada golongan-golongan marhain, golongan-golongan bawahan, golongan-golongan yang memerlukan di kalangan rakyat Malaysia, supaya sampai kepada sasarannya. Mencari satu mekanisme yang sesuai. Sebab rata-rata hari ini panik. Pengumuman baru ni RM100 diberi bantuan sara hidup. Bagaimana, berapa ramai orang yang dapat? Berapa ramai orang yang adakah mampu untuk menanggung kos minyak masak yang naik harga macam ni? Perlu dibuat kajian yang lebih mendalam. Bagaimana bantuan yang bersasar ini sampai supaya mereka pengguna yang ada ni tidak terasa terjejas dengan kenaikan harga minyak yang ada. Nombor tiga, ni yang paling penting. Kita mendesak kerajaan untuk meletakkan harga kawalan terhadap minyak masak botol ni. Jangan dibiarkan sewenang-wenangnya diapungkan. Jangan dibiarkan sewenang-wenangnya harga yang menyakit hati. Jangan dibiarkan harga yang menaik dengan harga yang tak masuk akal ni. Kita minta kepada kerajaan, kita desak kepada kerajaan, letakkan satu harga kawalan. Saya faham mungkin ada perbezaan harga daripada harga sebelum ni, tetapi perlulah ada satu harga kawalan supaya harga yang dijual masih lagi munasabah. Sebelum ini dapat subsidi harga RM28.50. Katakan tak dapat subsidi, kena letakkan harga. Okey, contohlah dia dapat subsidi daripada kerajaan RM3 sebelum ni. Contoh dia letaklah RM31.50. Janganlah kau pergi letak sampai RM45. Jangan kau letak sampai RM50. Ini contohnya. Maksudnya harga kawalan RM31.50. Kerajaan tahu benda tu. Waktu dia bagi subsidi, dia punya harga RM28.50. Bila kerajaan tarik, kerajaan tahu berapa yang dia tarik. Bila dia tarik, dia tahu berapa yang perlu diletakkan harga kepada minyak masak tu. Katakanlah sebelum dia dapat contoh RM3, dia bagilah RM31.50. Itulah harga kawalannya yang perlu kerajaan letakkan. Yang paling penting hari ini adalah kita menyatakan rasa protes dan tidak bersetuju dengan tindakan tidak mengawal harga. Kita beritahu sekiranya kerajaan tidak mengawal harga minyak masak, maka kita dipanggil harga minyak masak ini akan jadi harga minyak masak kapitalis.
Kan dia tahu tak, saya nak beritahu yang disebut katalah masyarakat kat Malaysia ni ada 40 juta lah, 40 juta lah, termasuklah warga asing apa semua masuklah 40 juta. Sebenarnya semua orang ni dikira rakyat. Yang duduk dekat government servant tu pun rakyat. Yang duduk dekat berapa kerat yang okey, saya nak tanya berapa ramai golongan kayangan? Tak ramai. Kalau kita kira yang duduk kat yang swasta golongan kayangan tak ramai, yang dekat government pun tak ramai yang golongan kayangan. Yang lain semua apa? B40 Semua rakyat kena bangkit. Jentera dalam kerajaan semua kena bangkit. Kerana apa? Inilah permainan yang anda ada kuasa. Kita ada jentera. Jentera apa? Rakyat. Rakyat ni jentera. Awak ada kuasa. Kita kerjasama. Kita attack dia ni. Bukan kita nak pergi bunuh dia. Tapi kita nak pergi jumpa dengan dia. Kita nak bagi tahu dengan dia. Kalau kau betul-betul tak nak berniaga, kita akan pastikan kita buat pertukaran. Kita boleh tarik dia punya lesen. Banyak benda yang kita boleh tarik lah lesen dekat. Janganlah. Dekat dalam LPG gas Petronas pun, dekat Shell ke whatever sekalipun, kau tak ikut arahan Petronas, kau breach the contract, automatic kau boleh kena tarik lesen lah. Kau tak boleh berniaga sesen pun, RM1 satu ton pun kau tak boleh dapat. Ini kan benda yang berkaitan dengan keperluan. Mustahil kerajaan tak boleh buat apa-apa. Orang berdagang di dalam negara kita tak boleh buat apa-apa. Sebagai kesimpulan, kita dah nyatakan, kita desak pada kerajaan. Kita bukan nak bergaduh dengan kerajaan, kita nak minta kerajaan. Sebab kita bercakap ni adalah sepanjang 3 hari ni dah menerima beratusan mak WhatsApp, ratusan call tanya untuk kita beri komen pada tajuk ni. Sebab rata-ratanya semua tak berpuas hati ni, tak berpuas hati dan terkejut beruk. Jadi kita minta kerajaan sebagai konklusinya, tolong kembalikan harga kawalan terhadap minyak masak supaya minyak masak tidak melantun, tidak meroket dan tidak melonjak sewenang-wenangnya. Itu permintaan kita dan kita minta kerajaan untuk tolong respon, untuk berikan satu harga kawalan yang munasabah, yang mampu milik kepada pengguna. Okey, saya dah tambah sikit Kita akan wujudkan satu task force. Dan task force ini antara Semboyan Malaysia dan juga mungkin ada persatuan-persatuan yang lain nak terlibat sama untuk adakan kerjasama dengan kerajaan. Kerajaan tak payah takut kali ini. Berikan kami list pembekal-pembekal yang selama ini mengawal harga minyak ini, yang mempermainkan kita ni, bagi pada kita. Dia larat ke kalau setiap hari kita call, kita hantar surat, kita call, hantar surat, kita pergi jumpa, kita datang pejabat, kita kacau dia semua. Dia larat supaya dia tahu sebenarnya rakyat tengah marah. Sebab masalahnya bila kerajaan tak nak bersama kita tak tahu siapa pembekal-pembekal ni. Kita pun tak pernah tengok muka siapa pemilik minyak, siapa pemilik telur yang besar kat Malaysia ni, kita tak kenal. Sebab itu kerajaan, jom kita wujudkan satu kluster. Semboyan Malaysia akan duduk sebagai, tak apalah, kita jadi orang yang berkhidmat untuk rakyat. Kalau kita boleh berjaya mengugut mereka. Sebelum ni diorang ugut kita dengan perbuatan, kita ugut mereka dengan perbuatan yang tidak mencederakan, tidak apa, ugut dengan kaedah menyalahi undang-undang. Tidak menyalahi undang-undang. Maksudnya lagi, okey, betul, kita akan pergi mogok dekat depan kilang dia contohnya. Kita akan bagi tahu pada dia, you turunkan minyak punya harga. Kita boleh buat macam-macam. Sebab itu saya rasa, nak atau tak mau, nak atau tidak, ikrar kita kepada rakyat selama ini, kita nak berkhidmat untuk rakyat, saya harap kita buat. Saya harap kita buatlah sama-sama. Sebenarnya yang bersama kita, yang duduk dalam kerajaan juga, yang duduk dalam government servant ni, semua agensi, semua bersama kita. Sebab kita semua family dalam semboyan. Semua ahli kita, semua keluarga kita. Kalaulah kita boleh marah macam ni, kalau kita tak dapat maklumat daripada bottom, daripada bawah ni, kita takkan cakap macam ni lah. Kita dapat ni, kita survey kepada kerajaan yang bekerja dengan kerajaan, agensi, semua kita survey. Yang tak bising, saya ingat, yang masa saya kata kayangan yang dia gaji sebulan RM100,000 tak bising lah. Tapi yang bawah gaji daripada RM10,000 semua bising. Sebab itu saya minta kepada kerajaan, okey, kita kerjasama. Boleh? Kita kerjasama, panggil kita meeting. Kita takkan bising, kita tak tepuk meja, kita tak tepuk meja. Kita tepuk meja dekat pembekal. Kita dengan kerajaan, insya-Allah tak apa, kita jadi orang yang berkhidmat untuk rakyat. Awak berkhidmat untuk rakyat, kita berkhidmat untuk rakyat. Kita sama-sama. Insya-Allah ini akan menjadi titik permulaan kita untuk membantu rakyat. Sama-sama kita. Kita sekarang ini kerjasama. Itu saja. Dengan itulah kita dapat menurunkan harga minyak ini dan memastikan supaya harga minyak dalam bawah kawalan. Dan diorang takkan permain dengan kita. Dan selepas ini, bukan saja harga minyak. Saya rasa mulalah kita buat ada satu kajian selidik yang betul-betul terperinci apa sebenarnya keperluan sebenar dalam isi rumah ni. Termasuk kita kena ambil tahu pasal bawang ni. Bawang, kentang, ni benda-benda yang benda-benda asas ni. Kita dah kena duduk dan letakkan satu harga kawalan dan berkuat kuasa di semua pasar-pasar. Bermaksudnya di mana-mana kedai-kedai runcit dan juga pasar-pasar mana-mana akan letakkan harga kawalan ini. Tetapi kerajaan kena pastikan dia pergi hentam dulu pembekal dulu. Sebab tu saya nampak hari ni kita kena selamatkan peruncit, peniaga kecil, rakyat dulu. Janganlah kita takut sebab kita mempunyai jentera yang kuat. Inilah kekuatan kita.
Jadi insya-Allah itu saja. InsyaAllah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar.